Bismillahirrahmanirrahim. Sambutan terhadap lokasi pelancongan tempatan dan juga sikap pelancong tempatan yang lebih gemarkan melancong ke luar negara telah menimbulkan polemik dan juga perbahasan dalam kalangan penggiat industri. Jadi, Tanya Terus pada hari ini memulakan tahun baru 2024. Kita bercakap berkenaan apa kurangnya lokasi pelancongan tempatan. Semuanya seketika nanti. Ya, apa yang dikatakan tentang kurangnya minat terhadap lokasi pelancongan tempatan dan juga sebenarnya bagaimana data ini diterjemahkan dengan kemasukan pelancong asing. Semuanya kita akan wahanakan bersama dengan Tuan Uzaidi Udanis, Pengerusi Konsortium Pakatan Pelancongan Dalam Negeri Cinta. Apa khabar Tuan? Terima kasih bersama kami. Saya difahamkan ada beberapa laporan akhbar menyatakan bahawasanya sikap pelancong kita yang ataupun sikap pelancong tempatan yang lebih gemarkan melancong di luar negara, khususnya kepada negara jiran. Tetapi sebaliknya berlaku apabila statistik menunjukkan jumlah pelancong dari luar negara meningkat saban tahun. Jadi di mana kebenarannya berkenaan tentang sambutan kepada lokasi pelancongan tempatan kita, Tuan? Ya, Ismail, sebenarnya bagi masyarakat Malaysia lah, rakyat Malaysia, aktiviti melancong ni adalah aktiviti yang wajib. Bukan opsional lah, aktiviti wajib untuk mereka melancong, terutama pada musim cuti sekolah. Jadi apabila topik-topik ni kita borak dengan jiran kita tanya, you all pergi mana? Kita pergi sini lah, kita pergi sana lah. Jadi itu adalah penting untuk kita. Jadi saya tak nampak yang katakan pelancong Malaysia ataupun rakyat Malaysia ni lebih gemar ke satu tempat daripada tempat destinasi tempatan. Kita tengok jugalah, walaupun kita tahu penerbangan ke London punyalah ramai orang Malaysia. Bukan hanya ke Hat Yai saja, penerbangan ke Jepun pun punya ramai pelancong-pelancong Malaysia bercuti sana. Tapi kenapa Hat Yai saja jadi perhatian? Itulah sebab ia lebih accessible. Seperti juga warga Singapura pergi melancong ke Malaysia lebih kurang 13 juta. Kita ada menerima lebih kurang 26 juta. Kita telah menerima 13 juta warga Singapura. Ini satu jumlah yang besar. Tak juga menjadi isu di Singapura yang mengatakan kenapa warga Singapura pergi ke Malaysia ni mengkayakan usahawan ataupun pelancongan industri pelancongan Malaysia. Tidak menjadi isu. Tetapi apabila kita ramai rakyat Malaysia pergi melancong, memang kita punya sifat nature kita nak melancong luar negara. Yang paling senang adalah Hat Yai. Tak payah perlu ferry, tak payah menunggu ferry. Dan kalau kita tengok statistik dia, lebih kurang katakan 20,000 pelancong masa weekend di Hat Yai. Saya nampak di Langkawi pun mungkin lagi ramai. Saya nampak mengikut statistik LADA 200,000 telah melancong, warga Malaysia telah melancong ke Langkawi daripada 1 hari bulan hingga 20 hari bulan. Lebih kurang dia dah 10-12,000. Jadi ini ada satu saya rasa saya nampak ada balance. Saya nampak balancing tu memang pelancong memang suka di destinasi tempatan, tetapi kita tak bolehlah jadi comfort zone. Kita tengok Bukit Bintang penuh dengan pelancong tempatan. Kita tengok dekat tempat area mana-mana pun di Penang pun penuh jam dengan warga tempatan. Saya tak nampaklah, tapi kita kena tingkatkanlah kita punya servis perkhidmatan kita. Ya. Dengan dakwaan bahawasanya lokasi pelancongan tempatan pulau-pulau peranginan serba-serbi mahal, makan pun mahal, hotel pun mahal, apatah lagi yang mempertikaikan berkenaan check-in dah pukul 3 petang. Dulu dah boleh 1 atau pukul 2 petang. Ini jadi isu yang banyak dibahaskan dalam kalangan pelancong tempatan kita sendiri. Jadi apa penyelesaiannya, Tuan? Ya, pelancong nak the best service, perkhidmatan yang bagus. Kita tengok juga seperti makanan, harga makanan sangat subjektif. Saya tahu kebanyakan ada banyak opsional di Hat Yai, contohnya gerai-gerai kecil-kecil yang memberi tawaran harga yang murah. Tetapi juga di Langkawi banyak juga yang saya minggu lepas saya ke Langkawi, saya tengok ikan bakar pun masih harga yang sama, harga yang berpatutan dan kadang lebih murah
daripada di Kuala Lumpur dan sedap juga. Jadi saya tak nampak harga tu menjadi satu halangan untuk mereka melancong ke satu tempat daripada melancong ke luar negara. Contoh di Bangkok, saya di Bangkok 2 bulan lepas, satu tom yum lebih kurang 300 baht. 300 baht boleh RM40. RM40 satu mangkuk dia di Bangkok. Tak dapat tak kurang daripada RM40 di Kuala Lumpur. Saya rasa subjektif. Mungkin ada pilihan persepsi individu. Pilihan pergi ke gerai, pilihan ke restoran, pilihannya restoran 4-5 bintang. Ini subjektif. Saya tak nampaklah ianya murah. Semurah-murahnya kita. Lagipun exchange rate kita dengan Thai baht agak menurut kita punya nilai dia agak turun. Saya tak nampak ada nilai bagus yang mengatakan murah sangatlah, kita kena pergi ke sana. Tapi berkaitan servis, dikatakan juga servis di lokasi pelancongan tempatan ini banyak yang tidak memuaskan, khususnya kepada pelancong ataupun warga masyarakat negara kita sendiri ingin melancong dalam negara. Ya, servis ni satu agenda yang penting lah bagi kita. Kita ni macam orang datang rumah kita lah. Orang datang rumah kita takkan masak muka. Kita kena greet, dah minum kita kasih minuman kan. Tapi kita tengok nampak ada beberapa tempat, terutama yang di Jalan Bukit Bintang, yang dipenuhi dengan pekerja-pekerja asing. Mereka tidak mementingkan servis. Mereka bila menjual kebab, shawarma dengan kadang-kadang dengan muka yang masam dengan apa. Jadi bagi pelancong asing, mereka tak tahu ini adalah servis Malaysia. Dan saya tak nampak, saya rasa kita kena tingkatkan dan juga kalau nak berniaga, kena berniaga dengan mesra, dengan Malaysian Hospitality. Sebab itu sebabnya Malaysia Airlines telah mempromosikan Malaysian Hospitality. Apa dia Malaysian Hospitality ni? Senang, senyum, kita greet, cakap terima kasih. Terima kasih itu pun kadang-kadang ayat yang amat susah bagi kita nak keluarkan pada pelancong ataupun pada pelanggan-pelanggan kita. Ini adalah basic yang saya nampak, servis tu very important. Kita boleh tingkatkan walaupun kita kata kita ni bagus, tapi kita boleh tingkatkan servis kita. Ya, mungkin kes-kes yang dilaporkan itu adalah kes-kes yang kecil berbanding dengan sambutan yang menggalakkan ataupun ramai yang berpuas hati dengan servis diberikan. Ibarat nila setitik rosak susu sebelanga. Kita akan sambung perbualan kita semuanya seketika nanti dalam Tanya Terus. Percayalah bahawa anda bertanggungjawab terhadap diri anda sendiri. Anda bertanggungjawab untuk mengatakan tidak. Jangan biarkan orang lain mempengaruhi anda. Kenal pasti hak anda, keperluan anda dan perasaan anda. Hanya sekali ia boleh meragut. Bersama kembali Tanya Terus Tuan Uzaidi. Tadi kita tanyakan apa kurangnya lokasi pelancongan kita. Masalahnya, apakah lokasi pelancongan kita ini sudah tepu? Tiada lagi yang boleh ditawarkan, tiada yang baru untuk ditawarkan kepada pelancong tempatan maupun pelancong asing. Saya rasa Ismail, tentang produk pelancongan ataupun destinasi pelancongan ni, kita ni antara yang produk yang paling banyak sekali lah. Berbanding dengan ASEAN. Contohnya, tapi produk-produk ni kena dipromot lah, kena dipromosikan oleh warga tempatan bersama dengan industri pelancongan. Jangan hanya warga tempatan, tapi kita kena engagekan dengan industri tempatan. Contohlah, saya baru-baru ni saya bincang dengan, saya berborak dengan anti sebelah rumah saya tu, mengatakan anti dia nak pergi ke Bagan Datuk. Tak apa ada kat Bagan Datuk ni. Dia kata geng-geng semua anti-anti semua nak pergi Bagan Datuk. Apa ada kat Bagan Datuk ni? Rupanya ada sunflower, taman sunflower yang terbesar di Malaysia ni. Jadi kita pun tak tahu. Sunflower ni adalah satu tempat yang dia menarik dia, bagi menarik dia. Jadi kita kena mempromosikanlah. Produk banyak, tempat banyak. Contoh di Kuala Lumpur ni, Ismail pernah pergi ke Pineapple Hill tak? Pineapple Hill. Apa tu? Itu adalah Bukit Nenas. Di mana itu ada satu tempat yang ada rainforest. Oldest rainforest in the world. Bersama dengan apa yang ada di Taman Negara. Tak ramai yang tahu. Dulu-dulu kita adalah kabel car dulu, yang masa zaman-zaman dulu tu. Sekarang tidak ada aktiviti dan promosi. Jadi saya rasa masih ramai yang tak tahu. Banyak. Tempat memang ini banyak. Masalah promosi. Jadi, promosi ni jangan dibebankan hanya satu pihak saja ataupun Tourism Malaysia, contohlah Tourism Malaysia saja. Tak boleh, because Tourism Malaysia pun banyak produk-produk yang nak dipromosikan. Jadi harus dilokaliskan. Jadi warga tempatan ataupun warga tempatan mesti mendapat manfaat daripada promosi daripada industri pelancongan. Jadi warga tempatan ni harus kita championkan, kita upgradekan diorang ni supaya mereka ni mempromosikan tempatan mereka. Dan bila mempromosikan tempatan mereka, ini akan meningkatkan
ekonomi setempat mereka. Okey. Jadi ini adalah satu agenda penting bagi kita. Ya. Satu lagi kegusarannya adalah berkenaan tentang akses kepada kawasan pelancongan itu. Mungkin menyukarkan sedikit pergerakan sama ada pelancong tempatan maupun pelancong asing. Kalau kita bandingkan dengan Singapura, mereka menawarkan akses pengangkutan yang mudah ke destinasi pelancongan. Jadi apakah masalah pengangkutan ini juga satu isu yang besar dalam industri pelancongan? Ya, pengangkutan ni accessibility. Maksudnya kita kena senangkan mereka datang ke situ. Contoh ferry. Kalau ferry itu kena beritahulah masa-masa. Kita tahu kekangan in terms of the logistik. Tapi kita kalau boleh kita kasih yang terbaik lah, terutama masa cuti sekolah. Jangan hanya masa tertentu saja yang diberi, tapi semua setiap masa. Contoh-contoh ferry, contoh-contohnya cruise di Putrajaya harus ditetapkan masa-masa yang tertentu sebelum kita promote kan. Kita perlu promote. Dan antara saya nampak yang paling sekarang ni macam Mardi menggalakkan pelancong-pelancong datang situ dengan senang. Merasai tempat-tempat taman-taman pendidikan mereka, durian lah, rose lah di Cameron Highland. Jadi ini saya nampak kita kena menyenangkan pelancong-pelancong, dan saya rasa antara yang paling bagus adalah ada antara yang paling utama sekali logistik, terutama sekali ferry. Ya. Seperkara juga berkenaan tentang penerbangan. Kita sudah ada banyak syarikat penerbangan menawarkan tambang yang kompetitif. Tetapi ada yang membandingkan daripada pergi ke Sabah dan juga Sarawak, boleh pergi ke Jakarta atau boleh pergi ke Indonesia, pergi balik lagi. Jadi perbandingan ini ramai yang menyebabkan lebih cenderung untuk masyarakat kita pergi ke luar negara berbanding melancong di negara sendiri. Ya, logistik yang terutama sekali penerbangan penerbangan ni, model bisnes penerbangan ni berdasarkan dynamic pricing. Yang lebih ramai lagi pelancong nak pergi situ, lebih tinggi harganya. Ini model bisnes yang diadaptkan oleh syarikat penerbangan ini. Jadi kita kena lebih kompetitif lah. Saya nampak negara jiran kita, Thailand terutama sekali, telah sekarang tahun ini akan membuka lebih 9 lagi penerbangan baru. Syarikat penerbangan baru. Ini akan menjadikan satu industri yang kompetitif untuk mereka. Industri pelancongan ni, industri penerbangan ni sebagai sebagai infrastruktur. Infrastruktur itu mesti ada, seperti jalan, seperti jambatan, ini mesti ada. Jadi saya rasa kita perlu lebih kompetitif. Saya tahu sejak satu penerbangan yang dia telah ditutup, maka harga-harga penerbangan itu naik melambung. Masa dulu ada satu penerbangan yang sebelum tutupnya harganya agak kompetitif. Tapi sekarang ni dengan hanya 2-3 saja penerbangan di Malaysia ni, domestik ni, dia agak kita lihat harganya agak meningkat lah. Jadi kita perlukan lebih banyak lagi syarikat-syarikat penerbangan yang lebih kompetitif. Lebih kompetitif. Tuan Zuzaidi berkecimpung lama dalam industri pelancongan ini. Jadi apa produk pelancongan yang terkini yang boleh Tuan Zuzaidi kongsikan dan juga wahanakan bersama dengan kami pada hari ini, Tuan? Nak cakap tak cukup masa. Banyak yang boleh kita yang anjurkan. paling menarik lah untuk Januari ini. Kita penerbangan pasaran luar negara. Dia sangat curious datang ke sini dan mengetahui budaya. Contohnya budaya Malaysia, budaya Melayu, Cina dengan India ni. Nak tengok kebudayaan kat mana di Malaysia ni? Di KL ni. Tidak ada. Jadi kita kena tunjulkan. Jadi saya rasa kebudayaannya ada satu yang kita patut tunjul, dan juga pengalaman yang patut kita tunjulkan. Saya nampak pengalaman masak nasi lemak sekarang semakin popular. Sebab di pasaran di Eropah, di pasaran UK terutama sekarang ni, nasi lemak ni sebagai satu makanan fusion bagi mereka. Mereka ingin tahu macam mana nak buat tarik macam mana. Jadi ini pengalaman-pengalaman yang saya rasa yang boleh kita tunjulkan, tidak di belakangkan dengan tempat-tempat lain. Di Terengganu ada taman rose yang besar, dan juga di Kuantan tengok buaya depan mata kita. Itu antara aktiviti-aktiviti yang saya rasa yang boleh kita tunjulkan dan patut pelancong tempatan lihat dan juga mengalami sendiri. Ya, apa benar dakwaan industri pelancongan tempatan semakin lesu, Tuan Zuzaidi? Saya rasa pelancongan ni adalah industri lead lah. Kita perlu bekerjasama dengan bersama industri. Saya tak nampaklah industri lesu. Kalau tidak, industri lesu ni tak dapatlah 26 juta. Kita telah menerima lebih kurang 26 juta tahun lepas. Lebih daripada 26 juta pelancong. Walaupun kita sasarkan 16 juta je. Terlebih 10 juta extra. Jadi ini saya rasa adalah kerjasama antara pihak kementerian, kerajaan bersama dengan kita. Tapi kita perlu lebih tahap lagi. Kita tangkap lagi lebih ramai
pelancong datang sini, belanja sini, tinggal lama sikit, belanja sini, dan ini meningkatkan ekonomi setempat, ekonomi negara kita. Ya, Melaka baru saja melancarkan Tahun Melawat Melaka 2024. Ini antara salah satu daripada tarikan yang menarik dan boleh diterokai bukan saja oleh warga tempatan tetapi juga oleh pelancong asing. Terima kasih Tuan Rozadi kerana bersama dengan kami. Kita harapkan industri pelancongan tempatan terus berkembang dan terus menyediakan servis dan juga produk-produk yang terbaik untuk warga masyarakat dan juga pelancong-pelancong asing. Terima kasih kerana bersama kami dan juga terima kasih kerana menonton kami dalam Tanya Terus. InsyaAllah kita berjumpa lagi. Assalamualaikum.